Baik, seperti yang kita janjikan, kita bersama dalam segmen Cyber Security Brunei pada hari ini memperkatakan mengenai dengan juice jacking. Dan apakah ia? Bersama dengan tetamu kita akan menguraikan dengan lebih lanjut. Kita bersama dengan Puan Siti Khadijah binti Haji Ismail, seorang security analysis, penganalisa security. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Rampai Pagi. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Dan rasanya tidak terlambat untuk kita mengucapkan juga selamat menyambut Hari Kebangsaan negara Brunei Darussalam. Baik, topik yang dibawakan pada hari ini, juice jacking. Satu terma yang saya rasakan agak janggal bagi sebilangan masyarakat kita ni, namun mempunyai kepentingannya untuk kita ni fahami, walaupun barangkali di Brunei paling famous ni terma ni. Dan dalam hal ini juga sebagai mukadimah dapat juga memberikan penerangan lebih lanjut berkenaan dengan topik yang dibawakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Puan Sarina, Puan Hani dan para penonton Rampai Pagi pada hari ini. Di kesempatan ini, pihak CSB ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-39 tahun, terutama sekali kepada seluruh rakyat negara Darussalam amnya, dan didoakan semoga negara kita sentiasa kekal, aman sejahtera dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pihak Cyber Security Brunei juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas jemputan wawancara hari ini kerana memberikan peluang kepada CSB untuk mengkongsikan pelbagai isu-isu ancaman cyber, keselamatan cyber yang banyak berlaku pada masa ini. Dan topik kita pada hari ini ialah mengenai juice jacking, unik je namanya. Ini adalah salah satu cara terbaru bagi penjenayah cyber untuk mengambil tahu dan mencuri butiran-butiran dan maklumat peribadi bangsa. Juice jacking walaupun pada masa ini adalah secara teori, tetapi beberapa kajian telah dibuat oleh organisasi yang terkenal dan yang diiktiraf menunjukkan bahawa kaedah insiden cyber ini boleh berlaku. Dan beberapa syarikat terbesar seperti Android, Apple telah mengambil langkah untuk berjaga-jagalah untuk menjaga keselamatan pengguna mereka. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita pada masa ini berada di zaman era di mana telefon ini di mana kita ni bawa sentiasa bersama kita ni. Okey, dan ianya menjadi salah satu keperluan yang harus bersama kita ni pada setiap masa. Ianya memberi kita kemudahan akses kepada kamera, kalender, kalkulator mahupun sambungan internet. Secara tidak langsung ia menjadikan bateri telefon bimbit ini cepat habis. Dan pada kebiasaannya pengguna akan membawa power bank sentiasa bersama mereka untuk memastikan telefon bimbit sentiasa boleh diakses. Tetapi ada kalanya kita terpaksa menggunakan pengecas telefon yang disediakan di tempat awam seperti kafe, lapangan terbang dan sebagainya atas sebab-sebab tertentu, dan ini akan memberikan ancaman kepada maklumat dan data peribadi pengguna yang untuk diakses oleh penjenayah cyber. Jadi secara tidak langsung sebenarnya juice jacking ini cara hacking yang kaedahnya daripada kabel phone jack. Mungkin itulah reasonnya, mungkin itulah sebabnya kenapa dinamakan juice jacking. Mungkin dapat diketahui lebih lanjut mengenainya. Apa artinya? Okey. Juice jacking adalah salah satu teknik penipuan di mana penjenayah cyber akan mendapatkan akses dan mencuri maklumat peribadi mangsa dengan memasang ataupun menginstal malware di dalam telefon pengguna dan mengganggu pengecas telefon di tempat-tempat pengecas telefon awam yang disediakan. Seperti yang dikongsikan sebelum ini, ianya termasuk kafe, lapangan terbang maupun di pusat-pusat membeli belah, terutama sekali apabila berada di luar negara, dan ianya terjadi apabila pengguna pengecas telefon mereka menggunakan kabel yang tidak selamatlah dan tidak dipercayai, dan tanpa disedari data peribadi akan dipindahkan melalui kabel tersebut.
Oh, ya, jadi ini antara hal yang perlu kita ni fahami dan dalami ya. Jadi juice jacking ini adalah sebenarnya satu teknik baru lagi tu untuk penipuan di mana penjenayah cyber ini akan mendapatkan akses untuk mencuri maklumat empunya telefon tersebut. Ini yang saya indah faham tu, memasang ataupun menginstal malware ke dalam telefon pengguna dan mengganggu pengecas telefon di tempat-tempat mungkin tempat-tempat awam. Jadi maksudnya malware tu diorang yang men-settingkan. Penjenayah cyber ni akan menginstal dulu malware sebelum orang memakai port ni. Selalunya apa kaedah? Mungkinkah daripada website ke ataupun ada link-link yang diberikan ke nombor berkenaan ataupun macam mana? Nada payah pelang tak. Selalunya penjenayah cyber ni yang menginstal dari ia punya saja. Ya dari rumah pun ia boleh menginstal malware tu. Ia target saja arah port USB mana. Macam itulah ia memasukkan malware, and then apabila orang memplug in kabel ni, ia sudah. Pasal port USB itu sudah dijangkiti malware kan. Jadi apabila pengguna memasukkan kabel, dengan sendirinya malware itu ia akan melalui kabel itu ia akan masuk ke dalam telefon pengguna. Jadi virus yang melalui kabel charging phone kita ni tu. Jadi maksudnya ni walaupun pada port elektrik yang selalu kita lihat di dinding ataupun hanya apabila kita ni mengconnect USB kabel untuk mencharging ni ke PC ataupun ke laptop, macam mana? Hanya yang port USB yang kena sediakan saja di tempat-tempat awam. Kalau di laptop kita ni okey. Jadi harus hati-hati dengan port USB yang tersedia. Kadang-kadang mungkin ada di airport install sudah malware yang Yes. dapat masuk ke dalam data-data kita ni, mengambil data-data kita ni. Itu soalan yang nanti. Tetapi sebelum itu ingin mengetahui apa sahaja jenis maklumat ataupun data-data yang dapat diambil menerusi kaedah juice jacking ini. Okey, seperti yang kita nampak di kaca TV ya. Beberapa jenis maklumat dan data yang dapat dicuri melalui juice jacking termasuk maklumat ataupun kandungan peribadi seperti data yang disimpan di dalam telefon atau tablet seperti nombor kontak, gambar, lagu, video dan juga kandungan mesej SMS ataupun email. Yang kedua, maklumat kewangan seperti akaun bank, nombor kad kredit dan sebarang pembayaran yang lainnya. Yang nombor tiga, maklumat korporat seperti email yang mengandungi maklumat sensitif jika menggunakan telefon korporat atau dokumen-dokumen penting. Dan oleh kerana ini adalah sangat penting untuk kita selalu berwaspada dan berhati-hati apabila menggunakan stesen pengecas di tempat awam. Mungkin secara lanjut lagi lah, selain daripada lapangan terbang, kafe-kafe, di mana selalunya berlakunya juice checking ini? Okey, juice checking ini selalunya didapati di tempat-tempat awam seperti di lapangan terbang, terutama sekali di ruang balai berlepas apabila penumpang menunggu untuk menaiki pesawat. Yang kedua, berkemungkinan juga di kafe ketika pelanggan berada di dalam restoran tersebut. Dan di pusat-pusat membeli belah di malls, ada ruang ataupun sudut yang disediakan selalunya untuk duduk ataupun rehat dan disediakan tempat pengecas. Dan stesen pengangkutan awam di mana ruang pengecas disediakan di ruang menunggu. Bahkan ada pernah kita melihat di luar negara tempat mengecas telefon orang simpan disediakan di dalam tren, di dalam kereta api. Jadi mungkin service provider tersebut kadang-kadang mereka sendiri pun indah tahu rupa-rupanya apa yang mereka sediakan, kemudahan yang mereka sediakan boleh dijangkiti malware oleh orang yang tidak bertanggungjawab ni. Jadi sebenarnya bagaimana ianya terjadi juice jacking ini? Okey, pertama sekali penggondam akan memasang perisian tadi malware tadi secara rahsia pada sambungan pengecas telefon awam di port USB tadi. Seterusnya, apabila seseorang individu ingin menyambungkan kabel pengecas telefon itu pada sambungan port USB yang sudah dijangkiti malware, dan dengan sendirinya alat elektronik mereka akan diambil oleh penggodam. Dan jika ini terjadi, alat elektronik tadi, telefonnya bukan sahaja kelihatan mencas daripada kabel tersebut, tetapi juga akan terjadinya pemindahan data
melalui transfer. kabel yang sudah dijangkiti dan seterusnya menginstall malware tersebut pada telefon atau alat elektronik tersebut. Dan secara langsung ini memberikan akses kepada penjenayah cyber untuk bukan saja membaca tetapi juga mencuri maklumat peribadi seperti nombor kontak kenalan, mesej maupun foto ketani, email dan maklumat peribadi yang lainnya yang ada di dalam ketani punya telefon. Dengan maklumat yang diperolehi, penjenayah cyber boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan menyamarlah sebagai auda, sebagai ketani. Di sanalah boleh berlakunya lagi tu Phishing. phishing. Hantaran-hantaran mesej yang kononnya siane, tetapi rupanya itulah macam-macam sudah sebenarnya ancaman keselamatan cyber yang berlaku. Namun ini sesuatu yang juga perlu kita ambil perhatian untuk keselamatan dan kemaslahatan orang menjaga data ataupun detail pribadi kita ni ya. Dan selain itu juga mungkin kita ada kesempatan lagi untuk lebih menerangkan bagaimana juice checking ini terjadi. Juice checking yang berlaku ini ya. Seperti yang dinyatakan tadi untuk kita ni mengelakkan cara untuk mengelakkan. Okey, untuk mengelakkan dari kita ni elakkanlah dari menggunakan pengecasan awamannya dan seboleh-bolehnya gunakanlah kabel pengecasan telefon dan adapter kepunyaan sendiri. Dan gunakan power adapter langsung ke dinding. Hanya orang kita ini pakai saja karan lah mencajing untuk keselamatan. Dan gunakan kabel yang khas untuk mengecas. Dan untuk pengetahuan kita, kabel pengecasan ataupun charging kabel ini ada dua jenis sebenarnya. Satu power only kabel, yang kedua data transfer kabel. Dan jika ingin mencas, lebih baik kita menggunakan power only cable agar data ketani tidak diambil alih tidak dipindahkan ke komputer yang lain daripada menggunakan data transfer. Ada juga kadang-kadang ada jenis kabel yang support dua-dua ni. Provide. Jadi ini tani elakkanlah transferring data ataupun charge only. Jadi kalau akan menggunakan pengecas port-port di tempat awam, baik menggunakan yang charge power only. Jangan yang data transfer. Baik. Seterusnya. Dan jangan juga terima permintaan untuk membenarkan kabel digunakan untuk pemindahan data. Kadang-kadang ada option kan katanya mau transfer data ataupun charge only. Di sana jangan di-allow lah yang pemindahan data. Dan menggunakan USB data blocker kepada kabel pengecas telefon jika sekiranya sering menggunakan pengecasan telefon awam adalah pilihan yang terbaik untuk memberikan perlindungan tambahan. Ini adalah untuk menyekat pemindahan data ketika pengecasan berlaku. Dan kalau boleh bawa pengecasan power bank sendiri bagi mengelakkan penggunaan pengecas stesen awam. Dan matikan telefon apabila mengecas menggunakan charger yang bukan milik auda bagi mengelakkan diakses oleh penjenayah cyber. Kena boleh switch off telefon. Atau lebih selamat sebenarnya. Itu lebih selamat. Kalau nyorang indah ada pilihan perlu nyorang kita ni tu menggunakan stesen awam. Port awam jadi ada lebih baik kita ni switch off telefon. Jadi boleh, tetapi terdapat langkah-langkah tersebut di mana auda boleh menghindari daripada telefon auda di godam apabila menggunakan port-port pengecas awam ini. Seterusnya saranan dari pihak Cyber Security Brunei kepada orang ramai. Okey. Untuk saranan untuk orang ramai oleh yang demikian pihak Bruset menyarankan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati apabila menggunakan pengecasan telefon awam yang disediakan kerana ianya boleh menyebabkan maklumat peribadi auda bocor di tangan penggodam ataupun penyamar dan disarankan menggunakan kabel sendiri atau yang dipercayai sahaja ataupun sentiasa membawa power bank ketika berada di luar negara ataupun di negara sendirilah.
Iya. Sentiasa membawa power bank. Jadi amalan cara penggunaan telefon yang bijak itu penting sebenarnya. Yang mungkin kita ni sebagai orang dewasa tu dapat kita ni mengawal. Mungkin hal-hal yang boleh kita ni lebih berhati-hati dan berwaspada. Tapi tanya akan lebih khawatir apabila kanak-kanak ataupun anak remaja, diorang kurang pendedahan dan pengetahuan berkenaan dengan apa yang dikatakan terma-terma jenayah cyber ni seperti phishing, juice jacking, apalagi child grooming dan seumpamanya tu, macam-macam. Rasanya perlu kita ni ambil tindakan ni untuk lebih mendedahkan kepada anak-anak ni apa bentuk ancaman cyber yang boleh terjadi daripada sebiji handphone pintar. Lebihnya orang secara berterusan. Ya, itulah kita ni di Rampai Pagi ingin sama-sama menyebarkan maklumat kepada orang ramai mengenai dengan kepentingan mengetahui dan juga melindungi diri apabila menggunakan kaedah-kaedah dan menggunakan kemudahan-kemudahan telefon bimbit, internet dan sebagainya. Mungkin ada kemusykilan dari segi dari penonton. Adakah juice jacking ini sudah ada terjadi kes-kesnya di negara Brunei Darussalam? So far belum ada lagi yang terjadi di Brunei, tetapi tadi anda tahulah memang pihak Brusat ada menerima aduan pulang dari orang ramai, kan ada maklumat diorang ada pernah kena ambil tapi anda tahu dari mana. Jadi ini boleh jadi salah satu sebabnya lah. Mungkin diorang lepas belayar ada mencas memakai port awam, charge port awam, charging station yang disediakan. Jadi ini kita ni anda tahulah mungkin dari sana boleh terjadinya lah maklumat dicuri. Jadi hati-hati sebelum menggunakan, tetapi lebih baik menggunakan pengecas sendiri dan juga power bank sendiri. InsyaAllah kalau sekiranya habis dia bateri, boleh saja cas diri sendiri. Jangan tahu menggunakan apa yang tersedia kerana harus berhati-hati. Kalau sekiranya terdesak, ada langkah-langkah yang telah pun dikongsikan. Mungkin kita boleh berbalik kepada langkah tradisional ataupun cara tradisional, cari telefon awam ke lah. Untuk menghubungi untuk orang minta bantuan dan seumpamanya. Jadi perlu kepekaan dan rasa kewaspadaan pada diri sendiri itu penting daripada orang kita ni alhamdulillah asal adalah betul, tapi komplikasi ataupun impaknya tu berdampak kepada sesuatu yang negatif yang akan kita tanggung seumur hidup. Tuan-tuan ni mahu apa-apa, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Puan Siti Khadijah binti Haji Ismail, penganalisa keselamatan cyber untuk segmen Cyber Security Brunei untuk edisinya pada minggu ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada lagi topik-topik yang boleh membuka mata kita ni, bukan hanya orang dewasa tetapi anak-anak muda lebih mengetahui apa lagi bentuk-bentuk jenayah ataupun ancaman keselamatan cyber yang boleh saja berlaku kepada diri kita ni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.